Diagram 1 shows the interior of a car. Car seat wrapped with materials containing polymers P. Okey, mana yang baru masuk? Kita guna modul intervensi Terengganu bab polimer. Muka surat berapa polimer. Muka surat 72. Muka surat 72. Okey, polimer muka surat 72. Containing polymers P. The structural formula for polymer P is shown in the diagram. Okay. So, kat sini kita nampak bila ada Cl, ini adalah kulit tiruan. Synthetic leather. So, kalau Cl ni, dia maksudnya tak lain tak bukanlah. Dia adalah PVC. Polyvinyl chloride. So, kalau kita nak, ini adalah the structural formula for the polymer. Kalau kita nak cari structural formula untuk dia punya monomer, kita buangkan ni, padam, letakkan separuh saja. Separuh saja ya, separuh saja. Kemudian yang ini pun padam, ini jadi separuh. So, kemudian yang ini padam, and ini padam jadi dekat depan. N macam tu. So maksud dia, bila kita nak buat monomer dia adalah N. N ni adalah berapa bilangan dia? C, double bond, ikatan ganda 2, H, C, Cl, H. Okay, ini dia punya monomer. Kata nak lukis balik dia punya polimer, so putuskan satu ni, buangkan N ni, jadi panjang ke sini. Lepas tu bracket. So yang ini dah hilang. So yang ini panjangkan ke sini, buang satu bracket, so ini pun akan hilang. Dan N ini akan pergi ke bawah sini. Jadi sama macam tadilah. Itu kalau nak buat daripada monomer nak jadi polimer. Okay, ini mesti dah ada kat ujung jari, mesti dah mahir lah, tak ada masalah untuk awak buat nak tukar daripada struktur formula polimer kepada monomer ataupun sebaliknya. So, soalan 1A, what is meant by polymer? Ingat, dalam bab polimer, kena hafal maksud polimer. So, untuk polimer, syarat dia mesti ada kata long chain molecule. Long chain molecule made up of a large number of small repeating identical units of monomer. Mesti ada perkataan molekul. Molekul apa? Rantai panjang terbina daripada banyak unit ulangan kecil yang disebut monomer. Kalau kita tak tulis ni ulangan kecil yang disebut monomer, tapi kat dalam ni kadang-kadang ada. So, ikut je lah. Small repeating identical units of monomer. Banyak unit ulangan kecil yang disebut oleh monomer. Maksud, itu adalah maksud polimer. Seterusnya, state the name of polymer P. Inilah polyvinyl chloride. Ejaan mesti betul. Tak boleh campur-campur. Tak boleh eja POLIVINIL tiba-tiba dekat sini chloride. Kalau ejaan English, dia mesti Y. Kalau ejaan bahasa Melayu, I. Okay. Dan kalau bahasa Melayu, dia chlorida. Kalau bahasa Inggeris, dia chloride. Tak boleh depan bahasa Inggeris, belakang bahasa Melayu. Belakang bahasa Inggeris, depan bahasa Melayu. Tak boleh. Bahasa Melayu hanya ini saja, bahasa Inggeris hanya ini saja. Okay, seterusnya C. Draw the structural formula monomer of polymer P. Tadi kita dah lukiskan. So dia akan ada double bond. Kalau monomer yang awak belajar, polymerization ada dua jenis. Pempolimeran ada dua jenis. Satu condensation polymerization dengan addition polymerization. Okay, kita ulang balik. Polymerization ni ada dua jenis. Kita alang-alang kita dah dekat sini.
Polymerization. Yang kita belajar dalam chapter 4 ni, pempolimeran ada dua jenis. Yang pertama, addition. Addition yang kita belajar very detail. Okay, addition, polymerization. Ini yang kita belajar untuk detail tu, maksudnya untuk kita tahu lukis waktu polimer apa structure formula. Waktu monomer apa structure formula dia. Itu nama dia type of polymerization. Jenis pempolimeran dia adalah addition polymerization ataupun pempolimeran penambahan. Yang mana dia mesti ada karbon-karbon ganda 2. Ikatan karbon-karbon ganda 2. Karbon-karbon double bond. Iaitu dia melibatkan alkene. Yang kedua adalah condensation. Condensation polymerization. Ini dia punya Dia punya proses of polymerization, proses pempolimeran dia kompleks. Sebab dia melibatkan terlibatnya kumpulan-kumpulan berfungsi dalam dia punya monomer. Perubahan penukaran kumpulan berfungsi dalam dia punya monomer. Involving the changes in their functional group. Maksudnya kalau condensation polymerization ni dia melibatkan yang ada OH, iaitu hydroxyl group, ataupun yang ada COOH, carboxyl group. Dia potong kat sana kat sini lah, kejap dia potong dekat H, dia berubah-ubah. Jadinya yang untuk condensation polymerization, pempolimeran kondensasi, dia agak kompleks dan kita tak perlu tahu siapa polimer, siapa monomer, dia punya structure formula dia. Okay? Yang kita kena tahu hanyalah addition polymerization, yang mana untuk step polymerization of addition ni dia hanya pemutusan ikatan ganda 2 pada karbon-karbon atom ini saja. Putuskan 2, satu akan bagi kissing jadi panjang, jadi bracket. Satu lagi dia akan hilang jadi panjang, jadi bracket. Sebab tu sebelum ni teacher selalu ingatkan awak semua bila nak buat polymerization step dia mesti jadi kosongkan sebelah karbon-karbon ni. Ni kosongkan. Kalau dia rantai panjang, bengkokkan dia ke atas ataupun ke bawah. Kanan, kiri, kosongkan. Sebab apa? Sebab kita nak pecahkan satu ikatan dalam ikatan ganda 2 ni. Kita nak pecahkan dia. Kita nak buangkan dia, nak kembangkan dia. Itu memudahkan kita macam mana nak identify the structural formula of their polymer. Okay. So yang condensation tak perlu tahu step dia. Awak cuma kena tahu polymerization, pempolimeran ada dua jenis. Two type of polymerization, addition dengan condensation. Kalau condensation ini dia melibatkan functional group. Okey, pempolimeran kondensasi melibatkan kumpulan berfungsi. Okey. So kita tengok dekat sini. C dah selesai. D. Nyatakan satu persamaan, satu perbezaan. One similarity, one difference between the structural formula of polymer P and its monomer in C. Maksudnya kena buat similarity. Bila macam ini, awak kena buat notasi sikit. Maksudnya buat note sikit. Jangan terus tulis jawapan. Buat persamaan, similarity. Apa dia? Baru apa jawapan dia. Next, difference. Apa dia? Macam tu. Okey, 2 markah. Maksudnya 1 markah untuk similarity, 1 markah untuk difference. So, untuk similarity, salah satulah awak pilih. Of course lah. Sebab kalau kita tengok bandingkan dengan dia, ini adalah monomer. Ini dia punya polimer. H. Ini dia punya polimer. Kita nak tengok. Ada gambar sebelah-sebelah, senang. Kita nak terang. So kalau kita tengok kat sini, both monomer and polymer contain carbon and hydrogen. Okay.
contains carbon and hydrogen. Okay. Kemudian kita boleh kata ataupun kita kata both contain carbon, hydrogen and chlorine and CCl. Dua-dua ada. Dan kita pun boleh cakap juga dia punya formula empirik dia. Empirical formula dia is C2 12 12 H3 123 123 1Cl. Sama juga. Okay, salah satulah dia punya similarity ni. And then the difference, kita boleh kata monomer contain carbon double bond and ni polymer contain carbon single bond. Buat satu perkataan pun boleh. Okay. Maksudnya polymer contain single bond between carbon atoms and monomer contain double bond between carbon atoms. The molecular formula C2H3Cl dan the molecular formula ni adalah C2H3Cl. Maksud dia kalau N ini masuk N ini, kalau kat sini N ini let's say 1200. So dia punya molecular formula for polymer for this polyvinyl chloride PVC adalah C2H3Cl bracket 1200. Tapi kalau untuk molecular formula untuk monomer dia saja, untuk vinyl chloride saja dia adalah C2H3Cl. Itu maksud dia. Tapi awak buat N je lah dekat depan dia, N sini. Dia pun nak terangkan maksud dia apa. Okay. So kita tengok untuk E, plastic bag is made from a synthetic polymer, polyethylene. So E maksudnya double bond, CC double bond, add poly ni sebab polymer lah, add ni 2 carbon. So selesaikan. Satu. So ini adalah structural formula for its monomer. Monomer of polyethylene ini nama dia ethene. Ataupun dalam bahasa Melayu ethena. Okay. State the name of the monomer for polyethylene. Okay. Polyethylene nama dia, monomer dia of course lah ethene. Okay. Buangkan perkataan poly. Boleh tanya dah. Draw the structural formula for the monomer. So, dia punya structural formula dia, mungkin yang ini salah ni. Dekat skema awak tu, tolong betulkan. Dia adalah H. Kalau yang teacher bagi soft copy tu kan, please take note. Skema tu pun teacher kena tengok juga. Okay, number 3, is it suitable for polyethylene that composed by burning? Explain your answer. So, bila ada perkataan, is it suitable, adakah sesuai, 2 markah. So, 1 markah awak kata tak sesuai. Sesuai. Itulah penting. Jangan terus it will produce poisonous gas. Awak hilang markah, sayang. Mesti ada satu perkataan pendirian awak tidak sesuai. Kerana apa? No. Menghasilkan gas beracun. It produce poisonous gas. Okay. Number 2. Compound P is a hydrocarbon that has molecular formula. Okay, kata kunci dia, compound P, dia hydrocarbon. Bila ada hydrocarbon ni, tolong take note dia adalah maklumat yang sangat besar. Hydrocarbon ni maksudnya dia ada carbon and hydrogen atom only. With the molecular formula C3H6. It can be changed to polymer Q by using process X. So nampak? Ni, senang kata bila kita buat rumusan C3H6 jadi polimer Q. Melalui proses X. So ingat, bila polimer, dia mesti asal dia daripada monomer. Tak ada polimer asal dia daripada polimer asal dia daripada glukos ke polimer. Polimer ni memang dia berkahwin ataupun berganding. Polimer, monomer. Polimer dia mesti asal nama dia monomer. So bila polimer daripada monomer, of course lah the name of the process is polymerization. Tak ada benda lain. Kalau polimer,
Kalau produk dia, hasil dia adalah polimer, maksudnya the reactant, bahan dia mesti monomer. And the process is polymerization. Okay. So, sekarang dia tanya. State the name of the polymer. So, sebab kita tahu kita ada monomer dia adalah C3H6. Ingat, C3H6, kalau polymerization dia adalah alkene. Okay, dia alkene. So, nama dia in. Ada 3 carbon. So, 3 carbon dia adalah prop. So, name of the monomer is propene. So, propene, bila dia jadi polimer, dia akan jadi polypropene. Jawapan dia polypropene ataupun polypropena dalam bahasa Melayu. Draw the structural formula of the polymer Q. Sekarang kita tahu, kita punya monomer ada 3 carbon. Okay. Sekarang kita punya monomer C3H6. So maksudnya ada 3 C. Tahu kalau 3 C, 1, 2, 3. Biasa kita buat macam ni kan. So ini H, 1, 2, 3, 4. H, 1, 2, H. So ini H, H, H. Ingat teacher beritahu, bila pesanan teacher, kalau kita nak buat monomer, nak jadikan kepada dia punya polimer, kita mesti biarkan kanan dengan kiri carbon atom yang ada double bond ni mesti lapang, kosong. Macam mana nak kosongkan dia? Kita bendkan, kita bengkokkan, kita pusingkan. Pusingkannya ini pergi ke bawah. Nak pergi ke atas ada H kan? Kita boleh pusingkan dia ke sini. So dia akan jadi ke bawah. E, H, H. Kita pusingkan dia siap-siap. H yang dekat sebelah kanan ini, pusingkan dia ke bawah. Sebab apa kita nak buat macam ni? Sebab untuk memudahkan kita buat sayap dia, untuk dia buat long chain molecule, untuk dia buat rantai panjang. Bila kita dah bengkokkan dia ke bawah, so our new structure of propene. Ya. Suara teacher tak dengar sangat. Okay, sorry. Mungkin dia ke bawah ni. Okay, jelas tak? Jelas. Thank you respon Izzah. Izzah kan tu? Thank you. Okay, so bila kita dah bandkan dia, jangan pula nanti awak salin semua. Kena ingat ni dah tak ada. Ni dah tak ada sebab dia bengkok ke bawah. Buat yang ni. So dia akan jadi H, C, H, 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 C, H, H. So yang ni dah senang dah. Maksud dia kat sini macam teacher beritahu bila kita nak buat polimer, ini akan terputus. Satu akan jadi kepak kanan, bracket. Okey, ini hilang separuh. So ini akan putus jadi kepak kiri tadi, kepak kanan. So bracket. Jangan lupa letak N dekat sebelah kanan. So ini pun hilang. So bila dah hilang, dia akan jadi single bond. Carbon atom single bond. So inilah kita punya structural formula of our polymer. Okay, daripada asal dia, kalau awak nak lukis dia tanya structural of monomer tak ada masalah. Kalau awak nak buat kanan kiri ada orang ke tak ada orang, kanan kiri carbon double bond ni. Tak kisah awak nak buat macam ni untuk monomer dia, tak jadi masalah. Maksud teacher yang awak kena adjust ni, bila mana awak nak tentukan, awak nak lukis untuk ni, mesti awak bengkokkan dia ke bawah. Okay, so kat sini pun kadang-kadang ada student tanya, teacher boleh tak kalau saya nak buat H ni, saya tak nak mengepak jadi 3 gini, saya buat H juga. Boleh nak buat. Cuma kena ingat, ikatan ini mesti kena dekat C. Ikatan bonded ni, garisan ni mesti kena dekat C. Kalau awak buat macam ini, kelang kabut buat, bukan awak tak tahu awak kelang kabut. Ini tak salah. Ingat tu ya, garisan ni mesti bonded. Okay. Kadang awak memang tahu, memang biasanya letak dekat sini.
Yang kabut. Itu yang kita tak nak. Jangan jadi macam tu. Kita tahu awak tak sengaja tapi tulis tu tak kelang kabut macam mana tu, risiko dia bila buat macam ni dia baik awak pecahkan dia jadi 3. So inilah dia punya structural formula of polymer Q. Okey, nampak yang ni dia buat jadi kat atas tak ada masalah dia. Teacher tak dengar. Sorry dia ke bawah lagi. Okey, dengar jelas tak? Jelas tak? Okey teacher, sekarang okey. Okay, thank you Soli. So, kalau yang kat sini, ni tak kisah dia dekat sini ke, boleh jadi juga CH3 ni dekat sini. Kenapa CH3 ni berada di atas? Sebab location double bond dia dekat belah kiri. Tadi yang teacher lukis, location double bond dia dekat belah kanan. Sebab tu dia ada berubah sebab benda tu berpusing-pusing molekul tu. Okay. Nampak teacher lukis tadi ni dekat sebelah kanan. Sebab tu dia punya CH3 dia dekat sebelah kiri. Okey, C1. Nyatakan nama bagi proses X. So, polymerization ataupun polimeran. Ingat, bila melibatkan polimer tak ada benda lain. Tak kisahlah polimer tu apa, polypropene, polyetin, polyvinyl chloride, dia mesti polymerization. Walaupun condensation polymerization, the name of process tetap polymerization. Sangat mudah. Okay, write chemical equation. So, untuk chemical equation, awak jangan risau. 2 markah, sangat mudah. Yang penting awak kena apa? Awak kena tambahkan ini saja. N bracket C3H6 dia akan jadi buat kepak kanan, kepak kiri C3H6 N. Dah selesai. So ini saja dua markah. Ini saja 2 markah. Kalau awak nak buat structural formula dia pun boleh. Tapi pada teacher structural formula dia ni ada risiko sikit lah. Takut awak. Sebab dia banyak benda kan. Banyak benda dia apa? Sebab nak lukis garis-garis ni. Kalau salah lukis garis, baik-baik awak faham, boleh dapat markah dengan cara yang mudah, awak hilang markah. Tapi kalau awak mahir, tak apa. Boleh je nak buat macam ni juga. Okey. Dalam bentuk formula struktur. Teacher, memang ada line ke? Line mana ni? Ni. Yang atas tu. Yang ni ke? Tak. Yang dekat C dengan H tu kan? Ni. Mesti ada line. Maksud dia mesti macam ni. Untuk ni kita buat macam ni. Kita tak tahu bilangan monomer kita. Sebab tu kita buat N. C3H6. Kita tahu dia akan menghasilkan satu formula kimia ataupun molecular formula of polymer yang C3H6 entah berapa ribu kali itulah. Sebab tu kena buat bracket N. Dan mesti ada garisan. Mesti ada garisan kepak dia ni. Maksud dia buat bersambung ni. Okey Soli? Okey teacher. Teacher, suara tenggelam lagi. Alamak. Mana gantung kat sini kot. Okey. Okey, dengar jelas tak? Jelas tak gantung macam tu? Okey teacher. Okay, thank you. So, this state 1 use of polymer Q. Adik makan apa? Okay. Dijah. Jangan kotor-kotor. It's dirty. No. Tak cuci tak nak. Sorry. Teacher tadi nak hantar Dijah ke pengasuh. Tapi dia tidur daripada pukul 8 sampai pukul 10.30. 10.30 dah kelas. Nanti dah lepas kelas baru teacher hantar. Okay. So, this state 1 use of polymer Q. Apa use PP? PP ni banyak digunakan dalam bekas makanan plastik, botol plastik. Yang penting apa-apa plastik. Banyak sangat yang PP. Kalau kita tengok bekas-bekas ni banyak bawah ni dia tulis PP. Recycle lepas tu PP. PP tu maksud dia ni lah polypropene. So antara contohnya adalah membuat botol plastik ataupun to make food container, plastic food container. Okay. So untuk E, salah satu penggunaan polimer adalah membuat botol plastik and it can cause pollution. Justify the use of polymer in daily life. So sekarang ni dia nak wajarkan, justify.
Hati-hati dengan perkataan justify. So dia kata can cause pollution. So awak punya point mesti yang melibatkan pollution. Okay. So bila justify awak mesti beritahu awak beritahu wajar ataupun tidak wajar. Setuju ataupun tidak setuju. Kalau awak kata yes can be used, justify the use. Yes can be used ataupun cannot be used. Dalam macam ni kan, dalam case macam ni, soalan justify ni dia boleh sometimes dia boleh jadi diterima dua jawapan. Wajar diterima, tidak wajar pun diterima. Tetapi awak kena standkan satu pendirian saja. Kalau wajar, wajar. Wajar mesti selari dengan jawapan awak. Maksudnya kalau kata yes can be used, so awak kata easily available. And then ataupun can be recycled. Okay, kalau awak kata cannot be used. Okay, cannot be used. Awak kena beritahu why cannot be used. Awak kena beritahu dia punya keburukan lah. Kalau awak nak highlightkan dia punya kebaikan, awak kata yes can be used, easily available. Kalau awak nak highlight dia punya keburukan, cannot be used, why? Can cause pollution. Macam tu contoh dia. Kalau soalan justify, 2 markah. Maksud dia markah yang pertama untuk yes, markah yang kedua reason dia sebab apa. Okay. Next soalan essay. Apa kelemahan awak bila soalan essay? Sebenarnya untuk soalan essay polimer ni sangat dekat, very close to you. Sangat dekat dengan awak sebab isu pencemaran udara ni sangat hangat. Awak pun tahu point dia. Cuma when you explain your point, you always missing the certain point. Sebab tu teacher harapkan coretan awak tu adalah coretan yang bermakna. Yang bermakna tu yang ada point dia. Jangan awak cerita pusing melalut pergi mana. Yang penting mesti ada point. Contoh dia punca. Apa punca? Point tu mesti dalam penerangan awak kena pastikan. Kalau kita kata pencemaran mesti ada contoh dengan punca, dengan kesan, berfokus awak punya point. Okay, kita tengok 3A. What is meant by polymer? Okay, definition for polymer. Nampak dia tanya lagi. Sebab tu kena hafal long chain molecule. Okay, build up from many repeating unit of polymer. And then state the type of polymer. Type of polymer. Give one example for each type of polymer. Okay, ini polymer tau. Tadi yang kita pergi tengok itu adalah polymerization. Type of polymerization. Ini adalah type of polymer. Lainnya, kalau type of polymerization, jenis pempolimeran, jenis penghasilan polimer, iaitu nama dia, proses dia pempolimeran. Jenis pempolimeran ada 2. Addition polymerization dengan condensation polymerization. Tapi sekarang ni dia nak polimer saja, jenis polimer. Okay, so jenis polimer awak kena tahu kita ada synthetic and natural. Okay, kita ada dah maksud polimer, kemudian awak beritahu type of polymer. Okay, type of polymer, kena tambahlah bagi sikit type of polymer. Pertama, inilah. Pertama, synthetic polymer, polymer sintetik. Contoh dia plastik ataupun awak nak buat PVC. Okay, ataupun awak nak lebih spesifik, awak tulis polypropylene. Bila nak tulis lebih spesifik, pastikan spelling is correct. Kalau tak pasti, buat je plastik. Okay, yang kedua, second type of polymer is natural polymer. Example, natural rubber ataupun polyisoprene. Okay, ataupun awak kata selain natural rubber, glucose. Okay, ataupun protein. Okay. So, itu untuk ni. So, 1 markah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Seterusnya B.
By using suitable example, explain how the polymer can cause. Nampak? By using suitable example. Mesti kata ada state example. Kalau tak tahu nak guna ayat macam mana, tulislah example titik dua bertindih apa dia. Baru awak explain how the polymer can cause environment pollution and way to overcome it. Okay. Teacher rasa untuk soalan versi bahasa Melayu ni ada silap. Dia bukan satu. Dia lebih daripada satu. Sebab markah dia 5. Kalau dia satu contoh, satu contoh kesan polimer, cara mengatasi, baru 3. Okay. So kalau awak nak pergi lebih memang tak ada masalah. Jangan risau. So berikan contoh macam mana how it can cause, bagaimana dia menyebabkan pencemaran dan cara atasi. Kalau kita tengok kat sini, nampak? Contoh dia, of course lah plastik kan. Nak beritahu contoh plastik. Contoh polimer plastik. Ataupun example of polymer plastik. Sebab apa awak kena mention plastik ni? Sebab ada polimer, natural polymer macam protein, dia cannot cause environment pollution directly. Dia bukannya penyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Sebab tu kena take example of polymer plastik. Okay, baru awak beritahu point dia, ini satu markah. Plastic can cause pollution when not decomposed correctly. Plastik ni bukannya kita kata plastik je pollution. Plastik je pollution. No. Punca dia yang pertama, point dia mesti kena kata not disposed correctly. Tidak dilupus dengan betul. Sebab ada cara pelupusan yang betul dekat dalam satu bekas khas untuk pembakaran yang boleh akhirnya dia tidak membebaskan toxic gas. Ada cara dia. Sebab tu kena beritahu plastik not disposed correctly. Barulah awak beritahu why. Because it is not biodegradable. Sebab dia tidak terbiodegradasi. Seterusnya, ini adalah cara plastik menyebabkan pencemaran. Yang pertama, tidak dilupuskan dengan betul. Yang kedua, plastik masuk ke dalam saliran. Plastik dispose into the drainage. Kita nampak macam simple sebab banyak orang buat. Kadang kita sedih. Sedih tengok orang bila pergi ke pasar ke apa kan, sangat tak malu. Yang buat tu orang tua pula tu dah besar macam teacher ni. Dah ada anak, anak tengok jadi contoh. Kita kena ingat tahu nanti dekat Padang Masyar, kita kena jawab tu. Teacher pun risau juga sebab teacher dulu banyak kali hilaf. Dulu teacher pun buat salah. Macam awak ni, macam awak ni. Banyak salah, banyak buang plastik kat dalam sungai. Kadang bila tengok penyu tu kan, ada penyu tu tersumbat straw kat hidung dia. Aku ke yang pakai straw tu? Takut tau. Takut. Sifar, taubat banyak-banyak. So, plastic dispose into the drainage. Kesan dia apa? Blockage and flash flood. Itu point dia tu. Okay, blockage. Buat simple-simple, tak payah panjang-panjang. Kadang-kadang teacher pun tak pasti. Tapi bila tengok dia penawak tu panjang. Panjang tapi tak ada point. Plastic is disposed into the drainage. Cause, blockage and flash flood. Simple. Plastik masuk ke dalam saliran ataupun plastik masuk ke dalam longkang. Plastik dibuang ke dalam longkang menyebabkan tersumbat dan banjir kilat. Okay, seterusnya, if the third way, if plastic burn. Plastic burn, so what is the effect? Okay, what is the effect? Dia akan release poisonous gas. Bila plastik dibakar, membebaskan gas beracun.
Tak payah nak explain panjang menyebabkan penyakit berjangkit ke apa. Satu efek dah. Blockage and flash flood. Okay, bebaskan gas beracun, release poisonous gas. And then way to overcome. Cara untuk mengatasi. So cara untuk mengatasi recycle, reuse. Kadang-kadang kalau nak elakkan release poisonous gas, kita pun boleh kata burn the plastic in the incinerator. What is incinerator? Incinerator ni satu alat khas yang dia boleh filter the gas, the poisonous gas from escaping to the air. Dia boleh tapis, dia boleh mengelakkan gas beracun tu dibebaskan ke udara, dia boleh rawat gas tu. Okay, the next C. Last kali C. 10 markah. Tengok 10 markah. Natural rubber is one of polymer. State the monomer of natural rubber. Tengok 10 markah ni ada cara macam mana awak nak bagikan markah. Skill awak nak bagi markah, nak dapat markah. State monomer of natural rubber. And then one substance can slow down and one substance can speed up the coagulation of latex. Next, explain how the substance can slow down and speed up the coagulation of latex. Oh, banyak ni. Inilah 10 markah. So kat sini, 1 markah name of monomer natural rubber. Next, 1 markah untuk substance that slow down yang memperlahankan penggumpalan getah, dan yang kedua speed up penggumpalan getah. So next explanation, ini satulah, tiga. So ini explanation untuk proses coagulation dengan not coagulation, ini 7 markah. So macam mana awak nak explain? Okay. So awak tengok. Dia punya name of monomer adalah isoprene. So kena tulis, biasakan. Jadi dia terus tulis jawapan kan. Biasakan tulis monomer, titik 2 bertindih, isoprene. Okay, next substance that can slow down. Ammonia solution. Yang slow down mesti ada hydroxide ion, ada negative charge ion, which is ammonia solution. Kadang-kadang kalau awak nak tulis sodium hydroxide solution pun boleh. Penting solution, ammonia solution that contains hydroxide ion. Ammonia solution. Next, speed up. Substance that can speed up, ethanoic acid, any substance that contain hydrogen ion. Selain ethanoic acid, awak boleh tulis vinegar. Okay, vinegar. Okay, next, 7 markah adalah your explanation how the process of coagulation of latex and how latex not coagulate. Okay, ada soalan? Teacher, untuk substance yang that can speed up, kita tak boleh buat strong acid Dia kita kata bukan tak boleh. Kadang-kadang dia punya isu tu dia kata strong acid tu dia apa nak dapatkan tu macam susah, dan maksudnya dekat certain lab je lah. Ni bila kita kata yang daily life, yang biasa rubber taper ada. Memang tapi ammonia ammonia solution dengan untuk slow down. Kalau untuk speed up, vinegar ataupun ethanoic acid. Jarang dia tulis sulfuric acid ke hydrochloric acid ke, sebab dikhawatiri sekiranya soalan ni ramai. Dia yang kata beritahulah kalau ramai yang memang buat ethanoic acid, tiba-tiba ada satu calon je yang buat hydrochloric acid, so dia tulis slide, okay, ethanoic acid saja ditulis. Okay, Sally? Okay, teacher. So biasanya memang ethanoic acid, biasanya kita pakai cuka getah, iaitu vinegar. Cuka tu vinegar lah. Dan cuka itu dia adalah ethanoic acid. Okay. Untuk proses dia kena ingat ni lah. Teacher, kita tengok dulu dia punya lukisan dia dulu. Kita tahu
dalam contoh dia in a latex, dalam latex solution, dalam cecair latex, liquid of latex tu kita ada ini kita panggil yang macam ulat-ulat ni kita panggil sebagai latex. Ini adalah latex polimer. Ni. Ini yang macam cacing ni latex polimer. And then yang ini adalah protein membrane of latex. Ini adalah polimer latex. Atas ni adalah membrane protein latex. Dalam bahasa Melayu LATEKS. Okay. We must take note that the protein membrane of latex, protein membrane latex ataupun PML, they are negative charge. Okay. Dia ada negative charge. Memang semua PML is a negative charge. Negative charge ion. And sebab tu latex polimer ni duduk diam-diam dekat dalam, dikurung oleh protein membrane latex. Dia ada pagar. Okay, pagar yang bercas negatif. Sebab tu bila latex keluar daripada rubber tree, pokok getah, dia dalam keadaan liquid. Okay, sebab dia berlanggar, dia sentiasa bergerak. Kan kita tahu kalau dalam keadaan cecair, zarah-zarah tu bergerak. Okay, bergerak secara rawak, bergerak dengan bebas. Okay, tapi bila kita tambahkan dengan asid ataupun vinegar, asid dia ada positif ion. Dia ada positif ion. So what happen bila kita tambahkan asid? So this PML, protein membrane latex yang bercas negatif tadi, dia akan being neutralized. Dia akan dineutralkan oleh positive ion from acid ataupun vinegar. So bila dia dah tak ada protection by negative ion at the PML, protein membrane tadi. So what happen? So kita kena beritahu perkataan neutralize. Siapa neutralize apa? Positive ion from acid neutralize the negative ion in protein membrane latex. Ion positif daripada asid meneutralkan ion negatif pada membrane protein latex. So bila dia dah neutralize, so what happen? Dia dah tak ada bodyguard. So this PML will break up. PML akan pecah. Nampak? So macam ni. Tak kisahlah pecah berapa, retak 10 ke, retak 4. Ni kita buat 4 je. So kat sini kita kata PML, protein membrane latex, break. Ni break ni, pecah. So bila dia break, the latex polymer ni yang cacing-cacing ni dia akan bergabung. Dia akan bergabung. So kat sini kita kata latex polymer combine. Combine. Resulting latex coagulate. Ulang balik. So bila protein membrane latex ni dah pecah, so latex polymer yang kat dalam ni, latex polymer akan bergabung menyebabkan latex coagulate. Itulah penerangan 7 markah tu. Yang penting ada perkataan ni. Protein membrane of latex consists of negative charge and acid consists of positive charge ataupun acid is a positive
ion atau hydrogen ion is a positive ion. The positive ion will neutralize the negative ion of the protein membrane latex. Neutralize ni. Lepas tu kita kata protein membrane latex break, the next point. And then latex polymer combine. Latex coagulate. So, sebab itulah kita kata tengok point dia. Ethanoic acid contains hydrogen ion which is positive charge. Teacher suka highlightkan positive charge biar awak nampak. Kalau kata hydrogen ion dia sometimes awak tak perasan yang hydrogen ion ni adalah H+. Okay. Hydrogen ion neutralize the negatively charged protein membrane of rubber molecule. Next, rubber molecule collide and break. Okay, kena tambahkan lah kat sini. Collide, kita tertinggal. Ni PML, collide and break. Okay, collide and break. Molekul getah berlanggar dan protein membrane pecah. So, rubber polymer combine and coagulated. Okay. Untuk yang slow down the coagulation, kita kena highlightkan the presence of hydrogen ion neutralize the hydrogen ion produced by bacteria. Tadi kita kata kita tambahkan asid yang memang sedia ada positive charge ion which is hydrogen ion. Neutralize the negative charge PML, protein membrane latex. Bila kita nak explain slow down the reaction, kita kena beritahu hakikatnya latex itu bila kita biarkan dekat persekitaran, kita biarkan terbuka, kita kena ingat at our surrounding, at the air contains bacteria. Dekat bila kita letakkan apa-apa pun, makanan katalah, makanan kita letak lama-lama sehari 24 jam dia akan basi. Kenapa dia basi? Sebab the bacteria around us. Dekat mana bakteria? Dekat udara. Dia terbang ke? Dia macam mana? Dia berjalan ke? Yalah dia terbang, dia terapung. Dia memang bakteria tu sangat halus, sangat dia mudah dibawa angin dan sebagainya. So the bacteria will produce acid hydrogen ion. So that's why we need hydroxide ion which contains negative charge ion will neutralize the positive ion produced by the bacteria. Produced by bacteria. This positive ion is hydrogen ion. Hydrogen ion produced by the bacteria. So that the positive ion produced by the bacteria takkan combine dengan negative charge of the PML, protein membrane latex. So dia akan mengelakkan daripada PML collide and break up. Dia akan mengelakkan hydrogen ion daripada bakteria berjumpa dengan negative charge of the membrane, protein membrane. Itu fungsi kita letakkan hydroxide ion ataupun ammonia to slow down the coagulation of latex. So maksud dia kita tak boleh prevent terus. Kalau kita nak prevent, kita kena sentiasa letak hydroxide. Kita kena sentiasa letak hydroxide. We can only slow down. Sampai bila kita nak letak kan? So tu yang dikata slow down. We can only slow down. Tapi kalau nak kata prevent pun, prevent kita kena continuously letakkan, tambahkan ammonia solution to neutralize the hydrogen ion produced by bacteria. Okay, so 10 markah. Yang penting awak tahu markah yang 3 atas tadi. So at least awak tahu, at least awak mesti check, awak mesti ada 7 point atau lebih untuk pastikan awak boleh skor penuh. Okay. So rasanya setakat hari ni untuk hari ni tu saja. Ada soalan apa-apa tak?
Ada soalan apa? Tak ada. Okey Naura, thank you. Okey, rasanya tu saja. Sekejap teacher pastekan lagi kehadiran. Okey. Okey, so teacher pastekan kehadiran dekat dalam ruangan chat. Tolong isikan kehadiran. Alhamdulillah. Thank you for joining my class today. InsyaAllah teacher doakan awak semua boleh jawab soalan SPM Kimia 2021.